Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsi dengan anda satu topik ringkas mengenai answering the presented problem, solving the real problem. Maksudnya menjawab soalan yang tersurat dan menjawab juga, menyelesaikan juga permasalahan yang tersirat. Cikgu yang bijaksana, apabila pelajar bertanya soalan, cikgu yang bijaksana akan memerhatikan dengan teliti bukan sekadar soalan apa, tetapi siapa yang bertanya. Bukan sekadar soalan apa yang ditanya, tetapi siapa yang bertanya. Kerana cikgu yang bijaksana pasti akan memberikan jawapan yang selari, yang sesuai dengan yang bertanya. Antara cikgu yang bijaksana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi oleh Fulan bin Fulan bertanya tentang apakah amalan yang lebih baik untuknya, apakah satu amalan yang boleh dilakukan yang terbaik untuk dirinya. Maka Nabi bukan sekadar mendengar soalan ini, tetapi Nabi memerhatikan siapa yang bertanya, apa latar belakangnya. Sebab itu kita akan dapati Nabi ditanya dengan soalan yang sama oleh Fulan-Fulan yang berbeza, tetapi jawapan Nabi tidak konsisten dan berbeza-beza. Mengapakah soalan sama Nabi menjawab dengan jawapan yang berbeza-beza? Kerana Nabi memerhatikan terlebih dahulu, mengenali terlebih dahulu siapa yang bertanya, apa masalah sebenar beliau, the real problem. Lalu Nabi berkata, amalan terbaik untuk kamu Fulan bin Fulan adalah berbakti kepada dua ibu dan bapa. Amalan terbaik untuk orang lain pula yang datang pada tahun yang lain pula kepada Nabi tanyakan soalan yang sama adalah, kamu yang terbaik adalah solat fardu. Jadi ini adalah pendidik yang bijaksana. Sebab itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyusun kisah di dalam suratul Kahfi, di mana jawapan kepada soalan Quraisy adalah kisah yang pertama dan kisah yang keempat, tetapi kisah yang kedua dan kisah yang ketiga tiada kena-mengena dengan soalan yang tersurat daripada Quraisy. Kerana kisah yang kedua dan kisah yang ketiga adalah solving the real problem, menjawab masalah yang lebih besar yang tidak menjelma di mulut orang-orang Quraisy yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pemuda Al-Kahfi dan mengenai Zulkarnain. Tetapi Allah didik Rasulullah untuk nampak masalah sebenar Quraisy bukan sekadar apa yang ditanya, tetapi masalah sebenar mereka adalah ego dan sombong. Sebelum saya huraikan kisah kedua dan ketiga dan mengapa begitu susunan di dalam suratul Kahfi, kita pelajari sesuatu mengenai hal ini dalam cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa dalam Sahih Bukhari yang ada kaitan dengan suratul Kahfi, babak baginda bertemu dengan Khidir, di mana Bani Israel bertanya, ini anak-anak murid yang nakal, bertanya kepada cikgu namanya Musa alaihi salam, ada tak yang lebih mengetahui daripada kamu? Ini soalan ini difahami oleh Musa bukan sekadar soalan tersebut, tetapi siapa yang bertanya. Memahami siapa yang bertanya penting supaya jawapan kita adalah jawapan yang sesuai dengan orang macam ni. Yang benar-benar ikhlas nakkan jawapan, kita berikan jawapan. Yang benar-benar memang nakal, memang tanya soalan bukan kerana nak tahu tapi nak perli cikgu, yang ni kena tegas dan bijak berhikmah memberikan jawapan. Lalu jawapan Musa alaihi salam tiada. Ini bukan menunjukkan Musa alaihi salam sombong ataupun mementingkan diri sendiri, tetapi jawapan guru yang berhikmah kepada Bani Israel yang dalam track record mereka dalam suratul Baqarah, dalam peristiwa Baqarah, mereka bertanya soalan yang tidak sepatutnya. Jadi guru ini, maha guru Taurat ini mahir. Tetapi bagi Allah itu adalah perkara yang besar, walaupun Nabi Musa tidak salah, dan itu cerita lain di mana teguran itu menyebabkan baginda pergi mencari Nabi Khidir. Tetapi isunya sekarang adalah Musa mendengar bukan sekadar soalan yang diajukan, tetapi siapa yang bertanya. Maka orang seperti ini Nabi Musa kata, tiada guru selain daripada aku paling mengetahui. Kerana soalan ini difahami, adakah guru lain yang boleh kami pergi belajar
Sebab sebenarnya Musa memahaminya sebagai kami tak puas hati Bani Israel seperti tidak berpuas hati dengan ajaran Taurat daripada Musa. So mereka seperti escapism, mahu mengeluarkan diri mereka daripada zon Nabi Musa AS. Maka sebab itu Musa, kalau Nabi Musa AS kata memang ada lebih berilmu daripada saya, pasti Bani Israel yang track record mereka dibongkarkan dalam surah Al-Baqarah sebelum muncul surah Al-Kahfi ini. Mereka akan tanya lagi soalan, duduk kat mana, orang tu siapa, berapa umurnya. Kerana peristiwa Baqarah sudah menjelaskan, mereka bertanya soalan bukan untuk mengetahui jawapan, tetapi untuk memperseda dan disqualify cikgu tersebut. Jadi jawapan Musa sebenarnya berhikmah, tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla itu cerita lain. Itu soal karakter Nabi SAW di sisi Allah. Yusuf AS pun bijak, tuan-tuan. Yusuf AS pun bijak. Dua banduan datang, tanya, masalahnya adalah saya mimpi dan kawan saya mimpi. Kamu orang baik, boleh tak tafsirkan mimpi saya? So answering the presented problem, solving the real problem dapat dilihat. Di mana Yusuf bila mendengar ni, Yusuf AS mendapati mereka punya masalah sebenar bukanlah mimpi itu masalah secondary. Tetapi masalah primary yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan menjadi keutamaan seorang Rasul adalah mereka non-Muslim. Masalah mimpi nombor 2. Tapi masalah tauhid, tak nampak Tuhan tu esa, yang tu menjadi keutamaan. Lalu sebab itulah dalam surah Yusuf, Yusuf mendahulukan agenda dakwah dan mengkemudiankan jawapan kepada masalah mimpi, tafsiran mimpi tadi. Subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah pun kita dapat mengenali satu lagi Nabi yang bijaksana, membaca soalan bukan sekadar apa, tetapi siapa yang bertanya adalah Nabi Samuel. Wallahu alam, surah Al-Baqarah tidak menyebut namanya, tetapi kita anggap saja Nabi Samuel. Bani Israel tanya, kata, boleh tak lantik daripada kalangan kita orang ni seorang raja, kami nak berperang di jalan Allah. Kami nak berperang di jalan Allah. So Samuel mendengar dengan teliti permintaan ini dan soalan ini. Dia kata, lantik nak seorang raja berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, are you sure Bani Israel? Lalu baginda memahami real problem. Baginda tidak cepat untuk endorse mana-mana pemimpin ataupun mencadang mana-mana pemimpin seperti Talut di kemudiannya, tetapi baginda solving the real problem terlebih dahulu, iaitulah kalian adalah bangsa yang ada track record bila diminta untuk berjihad. Lihat nenek moyang kalian, di mana mereka tidak berjihad untuk mengambil Baitul Maqdis. Lalu bagaimana kalian kalau difardukan dengan jihad, sebagaimana kenyataan kalian tadi, kalian akan berjihad di jalan Allah. Jadi ini adalah seni pendidikan para anbiya dalam berinteraksi dengan kaum dan mad'u mereka. Jadi dalam surah Al-Kahfi, kembali kepada surah Al-Kahfi, Nabi dididik oleh Allah Azza wa Jalla jawab soalan pasal pemuda Al-Kahfi dan jawab soalan mengenai Zulkarnain. Itu kena jawab, tetapi pada masa sama you need to solve their problem. The real problem is ego dan sombong. Sebab itu lepas cerita pemuda Al-Kahfi dipaparkan, dalam pengetahuan Allah mereka tak beriman pun. Uqbah bin Abi Mu'aid yang bersungguh pergi cari Yahudi dekat Yathrib untuk tanya soalan mengenai pemuda dan Zulkarnain ini kepada Rasulullah, akhirnya tak syahadah pun. Abu Jahal tak syahadah pun. Pemimpin Quraisy tak masuk Islam pun. Bila Nabi menerangkan cerita pemuda Al-Kahfi in great details, dengan sangat terperinci, yang sepatutnya mereka akan kata ini bukan sekadar jawapan yang kami mahukan, bahkan lebih terperinci daripada apa yang kami tahu. Tetapi mereka tak masuk Islam kerana sombong dan ego, kerana bongkak. Kerana apa? Mereka mereka punya harta yang banyak dan mereka tak boleh nak mengiyakan dan mengangguk kepala kepada jawapan Nabi Muhammad SAW tentang pemuda Al-Kahfi. Sebab bagi mereka, kalau mereka mengangguk, maknanya mereka pengikut Muhammad. Mengikuti Muhammad maknanya mereka bersama dengan fakir miskin, para pengikut yang daif dari kalangan pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tak boleh terima benda tu, walaupun jawapan telah terang-terang dibongkarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah datang ke cerita pemilik dua kebun, kerana cerita ini adalah cerita tentang pemilik kekayaan dan kemewahan. Tetapi sombong dan ego kepada saudaranya yang menegur. Jadi kisah ini adalah solving the real problem, iaitulah Quraisy yang bertanya soalan. Kisah ketiga pula, kisah Musa dan Khidir, adalah kisah yang solving the real problem kepada pembekal soalan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang bekalkan soalan ini adalah Yahudi Yathrib. Maka sebelum Rasulullah menyampaikan cerita Zulkarnain, iaitu soalan seterusnya daripada Quraisy yang dibekalkan oleh Yahudi di Yathrib, Allah mensasarkan pula
tarbiyah sentap ini bukan kepada korang saja, tetapi kepada pembekal soalan, iaitulah Yahudi di Yathrib. Iaitulah kalian ada Taurat. Taurat turun kepada Musa. Musa adalah maha guru kalian. Musa adalah tokoh kalian. Adakah kalian benar-benar melakukan apa yang Musa lakukan? Apa dia? Iaitulah kisah Musa yang tiada di dalam surah yang lain, hanya dalam suratul Kahf, di mana beliau sebagai pelajar anak murid yang bila dapat tahu ada seseorang diberikan ilmu oleh Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya, dan beliau diberikan rahmat, dia adalah rasul dan nabi, maka Musa sanggup musafir. Dia kata kepada anak muridnya, aku akan musafir, aku tak akan berhenti berjalan sampai aku jumpa dia. Di mana sunnah Nabi Musa ini kepada kalian, wahai Yahudi di Yathrib? Bila kalian dapat tahu dalam kitab kalian Taurat adanya rasul yang terakhir di Makkah, kenapa tak musafir, belajar daripada Musa AS, pergi ke Makkah, pergi menghadap Tok Guru semua, belajar daripada dia, belajar takwil daripada dia, belajar merendah diri kepada beliau. Kalian kata Moses adalah tokoh kalian, tapi kalian tidak sebenarnya beriman dalam arti kata yang sebenar kepada Musa AS. Jadi kisah kedua mudah-mudahan melunakkan hati penanya soalan, the real problem is that. Dan kisah ketiga mudah-mudahan melunakkan hati mereka membekalkan soalan Yahudi di Yathrib. Dan muncullah selepas kisah Musa mencari Khidir itu terus, ya, kisah Zulkarnain. Jadi cantik, ya, Allah didik Rasulullah SAW di samping daripada answering the presented problem, tetapi juga adalah solving the problem. Inilah tugas para da'i, penting untuk memahami bukan sekadar apa yang ditanya, tetapi siapa yang bertanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.